على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kepada kita taufik untuk kita sama-sama berada pada malam yang berbahagia ini. Salah satu daripada malam-malam 10 daripada 10 awal bulan Zulhijjah, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min amalin ahabbu ila Allah min ayyamil ashri. Tidak ada satu amalan yang lebih ahabbu ila Allah min al-ayyamil ashri. Ma min amalis salihi ahabbu ila Allah min al-ayyami min hadhihi al-ayyamil ashri. Lebih dikasihi oleh Allah daripada amalan pada 10 hari pada bulan Zulhijjah. Maka para sahabat sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu bertanya, walal jihadu fi sabilillah, adakah sampai kepada jihad pun sekali melebihi amalan 10 hari pada awal bulan Zulhijjah ini, lebih Allah Ta'ala kasih, lebih kasih daripada jihad fi sabilillah? Maka Nabi kata, walal jihad fi sabilillah, hatta melebihi daripada jihad pada jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Nabi kata, ya, amalan 10 hari pada awal Zulhijjah ini lebih Allah Ta'ala kasih, hatta lebih daripada jihad, kecuali lelaki yang keluar berjihad dengan dirinya dan hartanya dan dia tidak pulang dengan sesuatu. Ya, ini kecuali mati syahid lah. Adapun selain daripada itu, amalan pada bulan awal Zulhijjah ini satu peluang yang mana Allah Ta'ala berikan dan gandakan pahala berlipat kali ganda. Dan antara yang dituntut sangat untuk kita laksanakan ialah berpuasa pada hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah nanti, hari Rabu lah, hari Rabu. Yang mana Nabi SAW menyebut bahawa ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata qablahu was-sanata ba'dahu. Aku mengharapkan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengampunkan tahun sebelum dan tahun selepas. Hari Ashura, Nabi kata pahala orang berpuasa hari Ashura, hari 10 Muharram. Jadi lepas Zulhijjah ni Muharram pula. Jadi Muharram pula sunat Ashura. Ashura itu pahalanya mengkafarahkan dosa setahun sebelum. Hari Arafah nanti ialah Allah Ta'ala kafarahkan dosa sebelum dan dosa setahun akan datang. Dosa tahun sebelum dan dosa tahun akan datang, 2 tahun. Jadi ini satu peluang yang ada setahun sekali lah. Setahun sekali. Kita pun tidak ada tiap-tiap minggu, tidak ada tiap-tiap bulan. Maka sama-sama kita berazam supaya kita dapat
meraih dan merebut kelebihan yang Allah Ta'ala berikan ini. Menyambung lagi daripada kitab Fatih Faridah ini, kita berada pada muka yang ke-45, dalil harus tak? Muka itu muka 60. Cetakan tulisan Roman itu muka 60. Pada perbincangan sifat-sifat Nabi alaihimussalatu wassalam, sampai kepada dalil harus. Jadi sedikit muqaddimah kepada masuk tajuk ini, iaitu kita maklum dah bahawa para Nabi, para Rasul ini kita wajib iktikadkan sifat-sifat yang wajib, iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dan mustahil kepada para Nabi ini lawan bagi sifat tersebut. Lawan bagi siddiq ialah al-kadhibu, dusta. Lawan bagi amanah ialah al-khiyanah, khianat dengan melakukan dosa. Lawan bagi tabligh ialah kitman, menyembunyi. Para Nabi dan para Rasul tidak menyembunyikan sesuatu pun daripada perkara yang Allah Ta'ala suruh sampai. Dan lawan bagi fatanah ialah al-baladah, iaitu bodoh. Para Nabi ini ialah orang yang paling bijak, paling jenius, manusia yang paling Allah Ta'ala berikan ketajaman akal yang paling tinggi pada zaman tersebut. Dan kita juga wajib iktikadkan perkara harus pada Nabi. Apa dia? Iaitu segala sifat-sifat kemanusiaan yang tidak menjatuhkan martabat kenabian mereka. Nabi makan, minum, bernikah, Nabi sakit, Nabi ada sedih, Nabi sedih. Jadi sifat-sifat yang kebiasaan ada pada manusia itu, para Nabi dan para Rasul pun ada, kerana mereka daripada jenis manusia. Tetapi mana sifat-sifat yang bukan menjatuhkan kedudukan mereka? Adapun penyakit-penyakit yang menyebabkan orang tak boleh dekat dengan Nabi, itu mustahil. Penyakit-penyakit yang menyebabkan orang jadi tak selesa nak duduk dengan Nabi, itu mustahil. Sebab kalau ada perkara tersebut atau perangai, contoh perangai Nabi ni perangai jenis gopo ataupun berseloroh yang tak betul, menyebabkan orang tak senang dengan dia, sifat dan perangai Nabi yang tidak elok. Jadi ini tidak sesuai dengan tugas Nabi yang Allah Ta'ala jadikan dia supaya sampaikan wahyu Allah kepada manusia. Jadi apa dalil harus bersifat para Nabi dan para Rasul dengan sifat tersebut? Kata pengarang rahimahullah, dalil harus, kata muallif, harus bagi Rasul bersifat dengan sifat manusia yang ketinggian itu, sifat-sifat manusia yang ketinggian, bukan sifat-sifat yang merendahkan para Nabi dan para Rasul. Sifat-sifat hak manusia, hak jenis-jenis, hak hina tak ada pada para Nabi dan para Rasul. Ialah dapat, apa dalilnya? Dalil itu ialah dapat dilihat adanya pada mereka itu. Macam mana kita tahu para Nabi dan para Rasul ni bersifat dengan sifat kemanusiaan? Dalilnya tengok sendiri. Tengok sendiri. Dalilnya dengan kita tengok. Baik. Kita tak pernah tengok. Tak pernah kita lihat bagaimana Nabi, sifat dia macam mana. No. Dia ni manusia ke, dia ni malaikat, dia ni jin? Tidak tahu, tidak, bukan pada zaman kita. Jadi maksud dapat dilihat, makna orang yang ada pada zaman para Nabi, para Rasul, dapat dilihat adanya bersifat dengan sifat manusia. Para Nabi ni bersifat-sifat manusia, buktinya ialah musyahadah. Musyahadah ni termasuk daripada kategori dalil badihiyat. Dalam ulama bahagikan dalil ni di segi ilmu mantik, ada dalil nazariyat, ada dalil badihiyat. Nazariyat ni dalil yang perlu kita fikir dan perlu kita faham dengan pemikiran yang lebih, kena mikir lama sikit. Senang sebut gitulah.
badahiyat ni dalil yang dapat tanpa perlu kita fikir lama-lama. Jadi ada 6. Antaranya ialah ulama mati ada bagi pada 6. Antaranya ialah ni musyahadah. Lain lagi ialah awaliyat, al-hadsiyat, al-fitriyat, at-tawatur. Jadi antara dalil badihiyat ni ialah musyahadah. Musyahadah ni makna dilihat sendiri dengan mata kita, penyaksian. Orang kata contoh mana? Kita kata contoh senang, surah Nurul Yakin ni orang kata Kaabah tu duduk di Mekah. Kaabah duduk di Mekah. Apa bukti Kaabah tu duduk di Mekah? Apa bukti Kaabah duduk di Mekah? Kita tengok sendiri tau. Tengok sendiri. Orang panggil musyahadah, melihat sendiri. Jadi musyahadah ni termasuk pada dalil badihiyat, dalil yang tak perlu fikir panjang. Tidak perlu fikir panjang dan tak perlu bersoal jadi apa bukti para nabi dan para rasul ada sifat manusia? Bukti tengok sendiri. Kita tak tengok. Kita tak tengok. Siapa yang tengok? Orang yang pada zaman mereka. Okey. Dan kita yang tidak ada pada zaman mereka, dia ada satu lagi yang badihiyat juga, yang mana yakiniyat. Dalil ni yakiniyat yang tidak dapat ditolak iaitu tawatur. Tawatur. Tawatur termasuk daripada yakiniyat, perkara-perkara yang membawa kepada ilmu yakin. Membawa kepada ilmu yakin. Okey. Jadi tawatur ni apa maksud tawatur? Tawatur ni ialah maksud perkara tersebut disaksikan atau diakui oleh bilangan yang ramai, yang mana mustahil mereka tu menipu. Tawatur ialah perkara yang diakui oleh orang yang sangat ramai, yang mustahil mereka berdusta. Itu secara mudahlah. Kalau kita kata dalam bidang hadis, hadis mutawatir. Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh ramai perawi, yang mana ramainya sehingga orang tak boleh nak kata bahawa hadis ni dusta. Tidak ada kebarangkalian hadis ni perkataan orang lain. Kalau kata semua ni perkataan Nabi, orang tak boleh nak nafi dah, sebab diriwayatkan oleh bilangan yang sangat ramai, yang mustahil mereka berdusta. Okey. Jadi sampai kepada kita musyahadah, melihat Nabi ni bersifat manusia dengan cara tawatur. Dan tawatur ni termasuk daripada tariq yakiniyah, jalan kepada ilmu yakin. Macam orang yang tak pernah pergi Mekah tadilah, kita kata tak, orang yang pergi Mekah, dia kata Kaabah duduk di Mekah, duduk dalam masjid, bukan luar. Dia duduk dalam masjid. Dia bukan duduk kat Zam-Zam Tower. Dia duduk dalam masjid. Jadi orang yang pergi Mekah, dia tengok sungguh, betul sungguh duduk dalam masjid, dia duduk kat Zam-Zam Tower. Orang tak pernah pergi Mekah, macam mana dia tahu? Antaranya ialah ramai orang beritahu dia bahawa Kaabah ni duduk dalam masjid, bukan duduk luar masjid. Jadi dia pun mendapat ilmu yakin, keyakinan bahawa memang Kaabah ni duduk dalam masjid.
Nampak? Okay, itu antara cara ataupun wasilah kepada yakin. Okay? Ialah dapat dilihat adanya pada mereka itu alaihimussalatu wassalam, para sahabat Nabi dan orang-orang yang hidup pada zaman Nabi-Nabi terdahulu. Memang kata Nabi ni manusia. Tak, bukan Nabi ni alien. Makhluk asing tak ada. Manusia. Tak. Ada isteri, ada yang ada anak, makan, minum. Kita tak nampak pun memang kita yakin bahawa ada susuk tubuh para Nabi ni ada. Apatah lagi kalau kita tengok kepada bukti yang jelas ni, ada maqam para Nabi dan para Rasul. Maqam para Nabi dan para Rasul mana? Hak paling jelas yang tidak orang dapat nafikan ialah Nabi kita alaihi wassalatu wassalam ada maqamnya di Madinah Al-Munawwarah. Para Nabi dan para Rasul lain, itu berlaku khilaf lah sebab lama sangat zaman. Mungkin berlaku banyak tu, tapi memang ada. Benda itu tidak dinafikan oleh sejarah. Okay. Selesai. Maka kita yakinlah bahawa para Nabi ni bersifat dengan sifat kemanusiaan. Kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala, sifat-sifat yang terkandung. Kalau hak Jawa ni, ia jatuhnya. Jatuhnya sifat-sifat yang terkandung dalam dua kalimah syahadah. Sifat-sifat yang terkandung dalam dua kalimah syahadah. Kalau kita lihat perbincangan sifat-sifat ataupun kandungan sifat 20 ini dalam dua kalimah syahadat, ini disebut oleh para ulama yang menulis dalam bidang akidah, ialah antara perkara yang Allah Ta'ala berikan futuh. Allah bukakan ilmu ataupun hikmah ini kepada Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi lah. Walaupun secara umumnya perbincangan kandungan makna la ilaha illallah itu dibincangkan oleh ulama-ulama sebelum itu, seperti Imam Ghazali dalam Qawaidul Aqaid ada. Tapi menyusun 20 sifat dalam kalimah la ilaha illallah itu, dalam kalimah tu macam mana disusunkan 20 sifat dalam tu itu antara perkara yang dipelopori oleh Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Okay. Sekarang pengarang nak bincang tentang tu. Kata dia, sifat-sifat yang terkandung dalam dua kalimah syahadah. Jadi kalimah syahadah, syahadah ni penyaksian. Apa maksud penyaksian? Ini juga kena faham ni. Bila kita naik saksi, kalau kita salah faham ni, akan adalah golongan-golongan, terutamanya ajaran-ajaran kebatinian, ajaran-ajaran batiniah, ajaran makrifat hak sesat ini. Mereka memahami penyaksian tu dengan makna jadi saksi. Jadi saksi dengan makna tengok. Dia kata kalau orang nak jadi saksi kena tengok, betul tak? Saksi kemalangan, makna dia tengok kemalangan tu berlaku tak? Jadi bila orang nak menyaksikan, menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, menyaksikan dua kalimah syahadah. Syahadah ni penyaksian. Penyaksian apa? Penyaksian ketuhanan, penyaksian kenabian. Bila kita tengok Tuhan? Bila kita tengok Nabi? Tengok. Jadi orang yang tak jadi saksi, orang yang tak lepas ni kata orang ni tak ada penyaksian. Sebab dia terjemuh penyaksian tu dengan makna tengok. Dijaga ni. Kalau orang terjemuh penyaksian tu dengan makna tengok ni, orang ini ni bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah ni. Ini perjalanan ahli punuh berjemaah. Ahli punuh berjemaah. Ahli sunnah wal jamaah
Asyhadu ni, aku naik saksi tu. Aku naik saksi kata, bila kita tengok aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Tak? Bila kita tengok aku naik saksi bahawa Muhammad tu Rasulullah. Bila kita tengok. Jadi kalau siapa yang belum menyaksikan sebenar, orang itu belum ada penyaksian. Orang itu belum mengucap dengan sebenar. Susah lalu. So hati orang ni, kalau orang dok naik saksi sebenar ni, dia pun ajar orang dia hak salah. Ajar orang dia hak salah. Jadi akhirnya, jadi molek-molek ada semayang, jadi tak semayang dah pula. Dah, sebab nak pergi ke tengok. Ini salah faham dalam pengertian dalam bab akidah. Baik. Sekarang ni asyhadu tu, sebab itu ulama tafsirkan, aku naik saksi makna aku beriktikad, aku menyaksikan, mengiktikad dan menyaksikan pada diriku, dan aku memberitahu kepada yang lain daripadaku. Kalau kita baca syahadah Tukku, Tukku ni, Tukku tuang besar. Syahadat aku dijelas disebut makna asyhadu tu. Itu baru terjemahannya betul. Nampak tak? Aku naik bersaksi dan aku memberitahu yang lain pada diriku. Makna penyaksian yang dimaksudkan ialah kita yakin pada diri kita dan kita beritahu ke orang. Beritahu tu makna kita menyatakan bagi orang lain bahawa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Okey. Jadi apakah sifat yang terkandung dalam dua kalimah syahadat? Kata Musannif rahimahullah, kesemua sifat Tuhan yang 41 terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. 41 mariman ni, 41 ni. 41 ni hak 20 wajib. Kemudian lawang dia 20 mustahil. Jadi 40 dan satu hak arus. Jadilah 41. Kan sebelum ni kita dah bincang kan sifat 20 tu wajib, lawangnya pula 20 lah pula. Kemudian satu hak arus, jadi jumlahnya 41. Ini terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab kalimah syahadah yang pertama tu membincangkan tentang ketuhanan, bincang tentang Allah, ilahiyat. Maka segala perbincangan sifat berkaitan ilahiyat masuk situlah. Maknanya apa? Makna apa? Makna kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tak. Kalau nak mudah ni, apa makna? Tiada Tuhan yang melainkan Allah. Itu ayat nafi ya. Tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah, ada nafi dulu. Tiada Tuhan melainkan Allah, illallah. Kalau mudah ni apa dia? Kalau kita nak positifkan ayat tu, jadi mana? Tu ayat nafi kita nak positif, jadi mana? Tiada tak? Tak mahu tiada tu, tak mahu. Kita nak positifkan ayat tu. Waktu kita sebut satu, Allah je Tuhan. Hanya Allah. Allah je Tuhan. Hanya lah. Allah je Tuhan. Kalau kita Allah je Tuhan. Bahasa kampung lah tu. Anda? Je tu. Suti je tu. Suti je tu yang boleh tukar makna ayat pasif kepada ayat aktif lah. Ayat positif. Allah je Tuhan. Itu makna la ilaha illallah tu, tiada Tuhan melainkan Allah. Makna Allah je Tuhan. Allah je. Makna hak lain
bukan Tuhan. Iaitu memberi faedah. Okey. Bila kita kata la ilaha illallah tu tiada Tuhan melainkan Allah, memberi faedah akan mengaku. Kita bila kata gitu, kita mengaku dengan tak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Tak ada Tuhan yang lain melainkan daripada Allah. Tuhan lain tak ada. Waktu kita faham daripada nafi. Waktu faham daripada nafi. Tak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Dan menetapkan Tuhan yang sebenar Allah juga. Dan pada kalimah syahadah pertama tu, yang pertama kita nafi Tuhan lain. Yang kedua kita menetapkan Tuhan sebenar Allah je. Nampak? Jadi itu dalam ataupun kita kata halunya makna la ilaha illallah tu. Kalau Allah Tuhan, kalau kata Allah Tuhan, Tuhan lain tak ternafi lagi dengan semata-mata perkataan itulah. Hakikat sebenar memang tak ada Tuhan kecuali Allah. Kita tengok dari segi susunan lafaz kalimah. Bila kata kalau susunan bahasa Arab Allah Tuhan, tak, maknanya tidak ada pada ayat itu penafian bagi Tuhan lain. Kenapa? Tapi kalau kita kata tiada Tuhan kecuali Allah, maknanya memang nafi dah selain pada Tuhan. Selain pada Allah Ta'ala tak ada Tuhan lain. Macam kita kata gini tiada dalam surah seorang pun, tiada dalam surah kecuali Zaid. Tiada dalam surah kecuali Zaid. Kita mulakan dengan penafian. Tiada dalam surau kecuali Zaid. Zaid seorang. Sama tak bila kita kata Zaid dalam surau? Tak sama. Tak sama kat mana? Bila kita kata Zaid dalam surau, boleh jadi orang lain ada lagi. Kenapa? Bukan Zaid seorang je. Zaid dalam surau, betul lah kita kata Zaid dalam surau, tapi tidak menafikan selain daripada Zaid ada juga dalam surau. Tapi bila kita kata tiada dalam surau kecuali Zaid, makna orang lain tak ada, di seorang je ada. Tiada Tuhan melainkan Allah, tak ada dah Tuhan lain kecuali Allah Ta'ala seorang je Tuhan. Baik. Jadi itu makna dia memberi faedah akan mengaku dengan tak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Ini nafi. Dan menetapkan, menetap dia panggil isbat. Mengaku dengan tak ada Tuhan tu nafi. Menetap tu isbat. Yang kita sebut nafi isbat tu lah. Orang duk punya kata dalam la ilaha illallah ni ada nafi, ada isbat. Mana nafinya? Nafi ketuhanan bagi selain Allah. Mana isbatnya? Isbat ketuhanan tu hanya pada Allah. Menetapkan Tuhan yang sebenar bagi Allah Ta'ala dulu. Sebelum saya lupa lah, Pak dia sebut tadi kan, dia kata terkandung dalam kalimah la ilaha illallah itu 41 kan? 41. Kena faham gini ni. Sebab ada setengah daripada buku dan tulisan yang mana saya tak pasti mungkin orang tu bukan pengajian yang melalui guru yang sebenar, ataupun mungkin ambil daripada sumber yang tidak jelas. Dia buat la ilaha illa Allah tu, dia tak la tu sifat apa, ilaha sifat apa, illa sifat apa, Allah sifat apa. Ayat dalam kalimah pertama tu ada 4. La ilaha illa Allah.
Jadi dia kata la ni, dia kata sifat apa? Nafsiyah gitu lah. Saya dah pasti. Ilaha ataupun tak apalah hitok situ. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada ma'nawiyah. Cara bagi gini tak betul. Kalau ada tu jangan ikut ni. Kalau belajar dulu boleh jadi cikgu tak? Kita buat formula nak boleh senang kan? Tak, kalau sekolah ada kan? Tulis kataan ni, hak ni gini, hak ni masuk ni. Akronim ke tak? Kita buat akronim, hak ni merujuk pada ni, hak ni merujuk ni. Hak ni dah buat begini kan? Ia faham kalimah ni merujuk pada nafsiyah, kalimah ni merujuk salbiyah, kalimah ni merujuk ma'ani, kalimah ni ma'nawiyah. Kalau ada hak gini tak pakai. Sebab bukan kalimah tu menunjuk kepada sifat tertentu kan. Kalau ada setengah buku hak lagi gitu, hak bahagian tu lah, hak bahagian lain tak mau bicara tu. Hak bahagian tu tak usah ambil lah. Sebab pengarang letak dalam la ilaha illallah tu bukan letak dengan cara gini. Dia bukan letak dengan cara la ni maksudnya, contohlah kita kata jadi letak nafsiyah lah contohnya. Bukan lah makna tu. La tak ada makna nafsiyah. La makna tidak. Lepas tu kok mana kita nak kata sifat nafsiyah wujud duduk situ? Lepas tu kita kata illa tu ma'ani tak. Dah illa tu makna kecuali atau melainkan. Macam mana dalam tu ada sifat ma'ani buat tujuh? Jadi pembahagian dengan cara bagi gitu, saya tak tahu mungkin orang ni cikgu nak buat, nak susung itu, ada orang nak susung gitu. Orang nak susung gitu jadi nak susung pada sekalimah ni merujuk pada sifat tu tak guna. Bahkan makna keseluruhan tu terkandung sifat hak 20 tadi. Hak tu tak apa lah. Sebab apa? Sebab keseluruhan makna tu pengisbatan ketuhanan. Maka kembali pada sifat ketuhanan. Dalam sifat ketuhanan tu dibincang sifat hak 20 tadi. Ada jumpa cikgu gitu? Tak tahu ni. Jadi pembahagian begitu, kalau search ada, search dalam Google internet ada. Hak jadi tulis la sifat apa duduk dalam bawah la. Ilaha sifat apa yang duduk bawah ilaha. Illa apa sifat yang duduk bawahnya. Allah apa sifat yang duduk bawahnya. Cara bagi gitu ini tidak kena dengan murad dan kehendak pengarang. Dia kata tak apalah, saya nak buat pembaharuan. Sekarang ni yang meletakkan pembahagian sifat itu dalam bawah itu ialah Imam Sanusi. Jadi kita kena faham ikut kefahaman Imam Sanusi, bukan ikut kefahaman kita sendiri. Lagi pula dia tidak kena dengan kaedah bahasa. Tak ada kaitan pun setengah tu sifat tu dengan kalimah tersebut. Mana tadi? Jadi memberi faedah akan mengutuk tak ada Tuhan yang lain daripada Allah dan menetapkan Tuhan yang sebenar bagi Allah jua. Dan kata muallif rahimahullah, dan segalian sifat Nabi yang 9 perkara terkandung dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. Tadi selesai syahadah yang pertama. Yang kedua pula ialah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Jadi dalam sifat dalam syahadah kedua itu mengandung sekalian sifat Nabi yang 9. Macam mana 9? 9 ni sifat wajib yang 4 dan lazimnya lawan, menafikan hak mustahil. Lawan bagi 9 dan 4 tu jadi 8 dan 1 hak harus. Jadi 4, 4, 1, 9. Maka dia kata 9 perkara terkandung dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. Duduk situ. Duduk dalam Muhammadur Rasulullah. Sama juga ni. Ada Muhammad Rasul Allah. Jadi nak letak mana?
Ada tak kerana dia kata sifat wajib, mustahil, harus itu. Ada. Jadi memang tiga. Dia kata hak mula-mula tu sifat wajib, Rasul tu sifat apa ni, mustahil. Lepas tu Allah sifat harus. Tak jadi tak ni tak boleh. Tak kena kalau kita letakkan bawah kalimah ni sifat-sifat tertentu. Dia bukan gitu. Dia makna keseluruhan tu yang perbincangan tentang sifat. Apa makna Muhammadur Rasulullah? Bermula Nabi Muhammad Rasulullah. Hak ni lain. Dia tak ada nafi isbat ni sebab apa? Kita nak mengisbatkan kerasulan Nabi Muhammad. Dah? Adakah lazim kena nafi apa-apa? Tak. Sebab apa? Sebab mengisbatkan kerasulan Nabi Muhammad, dia dengan mengisbatkan kerasulan Nabi Muhammad, kita mengisbatkan kerasulan Nabi-Nabi lain. Tak. Dengan kita mengisbatkan kerasulan Nabi Muhammad, melazimi kita mengisbatkan kerasulan Nabi-Nabi lain. Kenapa? Kerana kerasulan Nabi-Nabi lain dibawa datang oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Jadi ayat berkaitan syahadah tu ni lain sikit. Dia tak ada la dengan ilah. Tak, dia Muhammadur Rasulullah. Kita mengisbatkan kerasulan bagi Muhammad tanpa kita nafikan kerasulan Nabi-Nabi lain. Kemudian kata barang apa ni, jalan kandung atau apa? Jadi bagaimana dia kata terkandung 20 jalan dikandung sifat yang 50 tadi dalam kedua kalimah syahadah tersebut. Di situlah wallahu taala ala wa ala. Minggu depan ada tak bercuti? Masih hari tasyrik kami tasyrik lagi lah. Jadi kita cuti dah tak? Wallahu taala ala wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.